أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه لمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama kita hadir dan kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi menyambung pada ayat yang ke-53, yang mana telah kita ceritakan sebelum daripada ini. Al-Quranul Karim menceritakan bagaimana penjenayah yang mereka melakukan jenayah dosa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala guna kalimah al-mujrimun. Mereka yang menjadi penjenayah ni bukan hanya penjenayah di atas dunia, bahkan penjenayah yang disebut inilah penjenayah akhirat. Mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka jatuh ke dalam neraka ni, maka mereka yakin tidak ada jalan yang boleh mengelakkan diri daripadanya. Dan kalau kita lihat sebelum daripada ini, perkara ini telah berlaku di zaman Fir'aun. Beberapa azab ditimpakan kepada mereka. Setiap kali satu azab yang menimpa, sebahagian mereka insaf dan memohon azab itu dihentikan. Namun setelah azab terhenti, maka mereka kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Ta'ala azabkan mereka dengan azab yang terus membinasakan. Jadi Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada mereka jalan di atas dunia ini, jalan yang mana tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuatan Allah Ta'ala ini, azab yang sangat dahsyat yang menimpa mereka. Tetapi mereka ini masih lagi tidak mahu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Ta'ala berfirman, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Allah Ta'ala berfirman, kami pun menghantarkan kepada mereka taufan. Datang taufan, membinasakan mereka ini, memusnahkan tanaman-tanaman mereka dan sebagainya. Kemudian bila mana setelah daripada itu mereka memohon kepada Nabi Musa AS supaya berdoa kepada Allah Ta'ala, maka taufan itu berhenti, angin ataupun hujan itu berhenti. Kemudian menjadi subur tanaman-tanaman mereka dengan disebabkan hujan itu. Mereka tidak mahu lagi kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar belalang dengan mukjizat Nabi Musa ni, belalang yang sangat banyak sehingga memusnahkan tanaman-tanaman mereka. Kemudian masih lagi tidak mahu kembali beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala hantar kepada mereka ni kutu-kutu, penuh kutu-kutu di badan mereka, di tempat tidur mereka dan sebagainya. Kemudian tak nak beriman lagi, dihantar lagi katak. Bayangkan katak penuh di rumah mereka, di mana-mana saja penuh dengan katak yang ada ni tuan-tuan. Nak tidur pun ada katak juga, kan? Pening kepala Bani Israel. Kemudian tak nak beriman juga. Kemudian dihantar darah. Setiap yang mereka minum ni semua darah belaka. Tidak ada air yang bersih kecuali air yang diminum oleh Nabi Musa AS dan ikut Nabi Musa ini. Jadi inilah tanda-tanda dan bukti yang jelas nyata. Mereka juga tetap berlaku sombong, takabur dan menjadi kaum yang menderhaka. Masih lagi sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka, mereka merayu dengan mengatakan, wahai Musa, pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu, yang menjadikan permohonanmu sentiasa makbul. Minta doa dengan Nabi Musa supaya Nabi Musa ni berdoa pada Allah Ta'ala diangkat azab itu. Doa Nabi ni doa yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya jika engkau hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu. Janji nak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu. Jadi mereka menjanjikan bahawa Bani Israel ini akan pergi bersama dengan Nabi Musa AS. Setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, hingga ke suatu masa yang tertentu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mencabuli janjinya. Inilah perangai Fir'aun, perangai sebahagian Bani Israel yang mana mereka mengingkari janji dengan Nabi Musa AS. Maka kami pun membalas mereka. Allah Ta'ala balas kepada mereka, lalu kami menenggelamkan mereka di laut dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Ini orang yang mana golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan ini golongan yang mana atas dunia lagi mereka mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala azab mereka dengan cara mereka ditenggelamkan dalam lautan. Namun manusia hanya akan mempercayai dan menyadari sesuatu setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri atau merasainya dengan panca indera.
Jadi manusia ni dia percaya bila mana lihat dengan mata kepala sendiri, baru nak percaya, baru nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana turunnya belalang, taufan, darah, kutu dan sebagainya, baru nak beriman kepada Allah Ta'ala. Bila tak ada, tak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi Tuhan sengaja sembunyikan hakikat ketuhanannya daripada dikesan panca indera sebagai satu ujian kepada manusia di atas dunia. Jadi Allah Ta'ala yang mana sengaja sembunyikan hakikat ketuhanannya, tak nak tunjuk. Yang mana nak uji kita bagaimana kita percaya ke tak kepada Allah Ta'ala di atas dunia ni. Yang mana kepercayaan kepada Allah Ta'ala ni dan segala rukun iman ini yang lain dapat difahami melalui fenomena dan kejadian alam semesta ini. Kita boleh melihat bagaimana kejadian alam semesta, bagaimana fenomena-fenomena yang berlaku. Jadi orang yang mempunyai akal fikiran, yang membuka akal fikiran dia tadi, dia akan percaya perkara-perkara ghaib yang akan berjaya melepasi ujian ini. Dia tengok perkara-perkara berlaku, dia tahu ni yang mana Allah Ta'ala. Ini merupakan kerja Allah Ta'ala, ini merupakan kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi orang ni dia yakin setiap perkara yang berlaku ni semuanya yang mana datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berjaya melepasi ujian ini dan dia akan selamat di atas dunia dan juga di akhirat. Ini bagi yang percaya. Bagi yang tak percaya, yang mana kemungkinan terpengaruh dengan zaman sains dan teknologi yang semuanya berasaskan pembuktian empirical, evidence based. Dia kait dengan sudut sains, yang mana Tuhan akan buktikan juga kepada mereka berasaskan metod yang mereka pegang. Allah akan buktikan kepada mereka. Mereka pegang sangat dengan sains, dengan kita panggil apa, dengan kekuatan yang Allah Ta'ala pinjamkan hanya sementara pada mereka ni. Allah akan tunjukkan kepada mereka bagaimana salah benda yang mereka pegang ini. Namun ketika itu semuanya sudah terlambat. Bila mereka sedar, tuan-tuan, dah terlambat dah. Yang mana bila matahari naik daripada barat, matahari naik daripada barat, dan apabila nyawa berada di halqum, waktu itu baru mereka memahami kebenaran agama Islam yang selama ini mereka ingkari. Waktu itu baru percaya sungguh Allah Ta'ala ni Maha Kuasa. Baru tengok, baru percaya, baru yakin, baru nak kembali kepada Islam, baru nak baca Quran, baru nak bayar zakat, baru nak semayang, baru nak datang masjid. Tuan-tuan, sudah terlambat ketika itu. Kenapa? Kerana nyawa sudah berada di halqum. Nak mati dah ni, mana di halqum. Ataupun matahari terbit daripada arah barat, naik sebelah barat. Ketika itu sudah terlambat. Sudah terlambat, tidak ada masa dah nak beriman ketika itu. Walaupun mereka mengatakan amanna, wa qalu amanna, kami beriman kepada Allah, tak jadilah iman ketika itu. Pembuktian itu menjadi hukuman jiwa kepada mereka dalam bentuk ketakutan dan rasa putus asa. Jadi yang mana mereka akan diseksa secara jiwa mereka. Bila lambat mengakui kebesaran Allah Ta'ala ini, mereka akan rasa takut, mereka akan rasa putus asa. Sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Allah Ta'ala mengatakan, apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka. Bila nampak malaikat maut, tuan-tuan, baru nak beriman. Tak dah ketika itu. Sebab tu malaikat ni kita tak nampak, tuan-tuan. Kalau nampak ni maknanya kita
dah kita masuk kepada alam yang lain. Alam yang mana? Alam akhirat ataupun alam barzah ini. Bila mana nampak malaikat. Jadi bila nampak malaikat ini, yang mana menampakkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka. Lepas tu kita dah nampak malaikat. Hanya nampak malaikat ni Nabi SAW, para anbiya, mereka nampak malaikat. Tapi kita tak nampak para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu ujian kepada kita. Kalau nampak malaikat, maka habislah kita, tuan-tuan. Habis kita mana ni. Ataupun kedatangan azab Tuhanmu. Jadi tak nak tunggu azab Allah Ta'ala mari baru nak beriman kepada Allah Ta'ala. Azab mari ni, dia mari tanpa kita jangka, ataupun mari dalam keadaan yang kita tak sedar, ataupun mari sekelip mata sahaja. Seperti mana yang kita lihat di antara contoh, kita lihat satu kuasa Allah Ta'ala yang seperti mana yang berlaku di Kemaman baru-baru ini. Hujan batu, hujan batu turun di Kemaman, tuan-tuan, memusnahkan beberapa bahagian ataupun harta yang ada ini. Semalam ribut kuat. Ini di antara kuasa Allah Ta'ala. Itu baru berapa? Baru kita panggil sikit sangat. Ya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita azab dia. Azab yang sebenarnya Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala tangguh sehinggalah hari akhirat, tuan-tuan. Yang kita lihat ini, baru azab ini baru sikit saja. Allah nak ingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa ini. Ataupun kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi alamat hari kiamat. Ataupun nak tunggu datangnya tanda-tanda kiamat ini, yang mana tanda-tanda yang tak pernah terfikir di akal kita. Akan berlakunya gempa bumi, akan berlakunya peti yang tak henti-henti, akan berlakunya banjir dan sebagainya, akan timbulnya emas di Sungai Furat, gunung emas di Sungai Furat, dan macam-macam tanda-tanda yang Allah sebutkan ini. Adakah kita nak tunggu tanda-tanda itu? Ataupun datangnya Dajjal, datangnya Ya'juj Ma'juj dan sebagainya, baru nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada hari datangnya sebahagian dari tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Yang mana orang yang tak ada kerjakan kebaikan, iman tapi tak buat kebaikan, rugi. Iman dia ada tapi tidak mengerjakan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu hendak berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Ini kita lihat bagaimana janji yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah, dan mereka-mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sabda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul layli hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini akan mendepukan tangannya di waktu malam. Allah Ta'ala buka pintu taubat waktu malam bagi menerima taubat pesalah pada waktu siang, dan mendepukan tangannya di waktu siang bagi menerima taubat pesalah pada waktu malam. Pada orang-orang yang buat salah pada waktu siang, malam boleh bertaubat kepada Allah. Yang buat dosa pada waktu malam, siang boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sehinggalah terbitnya matahari dari arah barat. Maka tidak ada dah ketika itu Allah Ta'ala nak terima taubat mereka. Kerana pintu taubat sudah ditutup buat selama-lamanya. Ini kita lihat bagaimana peluang itu ataupun jalan itu masih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita. Juga sabda Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi mana nyawanya tidak sampai ke halkum. Jadi
selagi mana kita tidak nyawa kita ni tak sampai ke halkum, selagi mana kita tidak matilah tuan-tuan. Jadi peluang taubat ini masih dibuka oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya. Allah Ta'ala yang mana maha menerima taubat kita. Sentiasa Allah Ta'ala menunggu-nunggu, menanti-nantikan hamba-hambanya yang sering bertaubat dan memohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sebab tu tuan-tuan, yang mana jalan inilah jalan yang perlu kita ikut, itulah jalan Islam. Jalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jalan yang para Rasul alaihi wasallam mengikut jalan inilah jalan Islam. Tidak ada jalan yang lain. Satu-satunya jalan yang diikut oleh para Rasul alaihi wasallam. Jalan yang lain itu tuan-tuan, jalan menuju ke neraka. Tu jelah. Mana jalan menuju ke neraka, jadi kita ni nak ikut jalan Islam. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawasanya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah bagi tahu dah, jalan aku ni jalan yang lurus, maka kamu kena ikutlah jalan ini, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, yang mana kamu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi jalan menuju ke neraka ni jalan iblis lah tuan-tuan. Jalan iblis, jalan syaitan. Sama ada syaitan yang berbentuk jin yang tak dapat dilihat, ataupun syaitan yang berbentuk manusia. Syaitan minal ins, ada syaitan daripada jin, ada syaitan daripada manusia. Jangan kita ikut jalan syaitan ini. Jalan syaitan yang mana berbentuk manusia yang membawa berbagai-bagai fahaman dan ideologi-ideologi yang membahayakan kita. Seperti mana komunis, kapitalisme, nasionalisme dan sebagainya, yang mana kesemua mereka dan pengikut-pengikut ini akan dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sana mereka tidak akan berpeluang untuk melepaskan diri daripada azab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-54, iaitulah bersedia untuk berhujjah dengan Dajjal. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara dalam Al-Quran ini untuk umat manusia, dari segala jenis contoh bandingan. Walau bagaimanapun sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali perdebatannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam ayat ini yang mana makhluk yang sombong, makhluk yang takabur, makhluk yang merasa diri dia gagah, diri dia berkuasa ini, yang mana menyedari bahawa diri mereka ini adalah satu makhluk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dia? Iaitulah manusia. Walaupun dia dijadikan sebagai manusia, tetapi dia tetap makhluk. Kita kena ingat, kita ni tetap makhluk selama-lamanya. Jangan kita ingat kita boleh menjadi khalik. Tak boleh. Kita ni makhluk buat selama-lamanya. Bila mana kita menjadi hamba Allah Ta'ala buat selama-lamanya. Kita kena ingat, kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana bila kata makhluk ini, kita jadikan daripada sebagai manusia ini tetap makhluk. Seperti mana juga binatang juga makhluk, kayu-kayu juga makhluk dan sebagainya. Jadi manusia ni wajarlah dia menyedari, dia menginsafi kejadian diri mereka sendiri. Yang mana kebanyakan makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala, kecuali manusia je. Yang mana manusia ni mereka tak nak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia ni banyak bantah-bantah, banyak sangat mempersoalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah telah berikan kepada dia. Macam-macam alasan dia berikan. Suruh sembahyang 5 waktu pun macam-macam alasan kita beri.
nak suruh baca Quran, nak suruh kita puasa, bayar zakat, haji dan sebagainya, dan ibadat-ibadat yang lain, mengikut hukum hakam syarak, melakukan perkara-perkara yang baik, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, makan benda yang halal, meninggalkan benda yang haram dan sebagainya. Macam-macam alasan yang diberikan manusia ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk yang lain, mereka tidak melanggar, tidak kita panggil apa, mempersoalkan perintah-perintah Allah taala. Allah taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah bukit. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin, kalau Quran ni tuan-tuan turun di atas sebuah bukit, engkau akan melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukit itu khusyuk, merendah diri. La ra'aitahu khashi'an. Bukit pun tuan-tuan, dia akan tunduk, merendah diri. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu yang keras, lebih keras daripada kita lagi, batu ni pun tunduk kepada Allah taala, tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah Allah Taala cerita bagaimana batu pun takut kepada Allah. Tapi kita manusia ni dah bukan keras macam batu pun, cuma hati lebih keras daripada batu. Yang mana masih lagi tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala ingatkan kita bagaimana supaya kita ni sentiasa mematuhi ataupun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi makhluk-makhluk yang sombong, yang mana yang takabur, tidak mahu menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini yang boleh kita lihat di antaranya mengemukakan contoh. Dalam kaedah pendidikan, memberikan contoh adalah salah satu cara pengajaran yang berkesan. Bagi memberikan kefahaman tentang suatu perkara yang sukar difahami dengan memberikan contoh yang biasa terdapat dalam kehidupan manusia, yang mana kaedah ini bersifat universal dan diterima sejak zaman berzaman. Jadi Quran ni tuan-tuan disentiasa bawa contoh pada kita. Ini satu kaedah pendidikan. Bila kita bagi satu benda, satu teori sebagainya, kita kena bagi contoh. Dan contoh ni yang mana mudah kita faham dengan contoh-contoh tadi tu. Jadi Quran ni begitulah cara dia, supaya kita ni memahami bagaimana perintah Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala menggunakan konsep perbandingan dengan contoh alam sekeliling bagi memudahkan seseorang memahami makna Al-Quran. Menurut Dr. Jamil Ubaid Al-Qararah, contoh dalam Al-Quran ni banyak digunakan dalam perkara akidah, banyak sangat. Dalam akidah ni banyak Allah Ta'ala guna contoh-contoh bagi menerangkan perkara ghaib. Nak terangkan perkara ghaib ini dan dengan memberi contoh perkara-perkara yang nyata. Selain itu, contoh umat terdahulu yang kita lihat, yang nasuh kita percaya kepada Allah Ta'ala ni, tengok contoh-contoh umat terdahulu yang digunakan bagi menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku kepada Firaun, yang berlaku kepada Namrud, yang berlaku kepada Qarun, kepada Bukhtu Nasar, dan ramai lagi sebagai satu benda yang boleh kita ambil iktibar daripada pengajaran peristiwa yang lalu. Allah Ta'ala mengatakan, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan contoh-contoh tersebut kami bentangkan kepada manusia, tidak mereka memahami melainkan yang berilmu. Melainkan orang yang berilmu, dia faham. Dia tengok contoh-contoh yang berlaku ini, maka dia faham bagaimana pentingnya mereka ini ikut jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan, yang mana fitrah suka berdebat. Yang mana debat atau dalam bahasa Al-Quran disebut jidal. Jidal, dan menurut Raghib Al-Asfahani bermaksud rundingan dalam bentuk pertembungan hujah dan berusaha memenangi antara satu ke atas yang lain. Dia panggil jidal, tapi kita panggil berdebat lah. Sekiranya bertujuan mengemukakan idea ataupun berbincang, maka tidak lagi dinamakan debat menurut syarak. Kalau kita kata tujuan dia nak cerita tentang idea-idea ataupun
berbincang, maka tak dinamakan debat menurut syarak. Sebagaimana mafhum ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala mengatakan fitrahnya manusia ni disuka berdebat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Aktsara syai'in jadala, suka sangat berdebat, tuan-tuan. Suka sangat ni tadi mempersoalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sudut positif ni, kita lihat bagaimana debat ini merupakan satu wasilah yang digunakan Islam untuk memenangkan kebenaran dan menewaskan kebatilan. Jadi yang mana kita lihat debat ni boleh kita guna untuk membuktikan mereka lebih berpengetahuan berbanding lawan dia. Maknanya untuk menggunakan untuk kebenaran, untuk membuktikan kebenaran dan untuk menewaskan kebatilan ini. Ini kita gunalah cara debat ini. Contoh-contoh banyak direkod dalam kitab suci itu sebagai panduan apabila berhadapan dengan pihak yang batil. Allah telah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat pengajaran yang baik, wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka yang engkau suruhkan itu dengan cara yang paling baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dengan cara yang paling baik. Walau bagaimanapun di samping ayat tersebut terdapat juga ayat-ayat yang menegah dan mengutuk perbuatan jidal. Contohnya Allah Taala mengatakan wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah-bantah yang telah mendebati kamu ni. Ini dia. Jadi yang mana syaitan ni tuan-tuan, dia akan sentiasa apa kita panggil membantah-bantah kita. Jangan buat benda-benda yang baik dan sebagainya. Baik. Jadi menjadi perselisihan besar di kalangan ulama. Adakah debat ataupun jidal ini diharuskan sesama Islam? Boleh ke tak debat sama-sama Islam? Ramai ulama salaf mengharamkannya. Seperti mana Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga dengan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka mengatakan tak boleh kita berdebat sesama Islam. Yang mana mereka beralasan ia boleh mencetuskan fitnah, dan boleh mengelirukan orang awam. Ini dia. Boleh mengelirukan orang awam. Sekalipun ada segelintir ulama yang membenarkan debat sesama Islam, namun sebaiknya ia ditolak. Kenapa? Kerana sabdanya ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-jidal wa in kana muhiqqan. Aku akan menjadi penjamin istana di dasar syurga, kata Nabi. Aku akan menjadi penjamin istana di dasar syurga kepada mereka yang meninggalkan berdebat, walaupun mereka di pihak yang benar. Ini dia. Jadi yang mana kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW tidak menggalakkan kita berdebat sama-sama orang Islam. Tapi kalau debat itu untuk membuktikan kebenaran ataupun untuk melawan dengan orang kafir dan sebagainya, maka dibenarkan ataupun diharuskan. Jadi melihatlah kepada bagaimana konsep ataupun debat itu. Jika ada benda yang boleh menguntungkan orang Islam, maka boleh. Tapi jika mana boleh kita panggil tidak ada keuntungan, ataupun benda tu boleh menyebabkan orang ramai jadi keliru, orang awam dan sebagainya, maka tak payahlah kita menganjurkan program debat itu. Ini baik. Dan di akhir zaman ni kalau kita lihat mana tuan-tuan, budaya perdebatan ni semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Yang mana semua perkara diketengahkan ke meja perbahasan. Termasuklah soal-soal perkara ghaib dan keimanan yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk diperbahaskan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatafakkaru fi ala'illah wa la tatafakkaru fillah. Fikirlah tentang kejadian makhluk Allah Ta'ala, jangan fikirkan tentang kejadian Allah Ta'ala. Suruh kita fikir tentang kejadian makhluk, kita boleh fikir, tengok, kaji, kita teliti sebagainya. Tapi jangan fikir tentang kejadian Allah Ta'ala ni lagu mana, Allah Ta'ala ni jadi daripada apa, Allah Ta'ala ni lagu mana. Jangan kita fikir waktu.
Yang mana perdebatan yang berlaku walaupun dilapik atas alasan kebebasan akademik, namun sebenarnya lebih menjurus kepada cubaan menegakkan kebatilan dan mencabar kebenaran. Yang mana debat ni diolah dalam suasana yang boleh mempengaruhi pendengar. Supaya apa? Supaya menyokong kebatilan dan menampakkan kebatilan sebagai benar. Ini bahaya. Yang mana nak suruh orang dengar ni tengok kebatilan itu. Kebatilan ni nampak macam tu, nampak macam benar. Antaranya dengan meletakkan penilaian debat ni bukan berasaskan hujah dan fakta, tapi lebih kepada kepetahan, keyakinan, penyampaian, penguasaan majlis, manipulasi emosi dan sorakan audien. Ini bila dia anjurkan debat, nak tengok orang ni petah cakap. Kalau petah cakap ni, hak ni hebat sekali. Walaupun hujah dia tadi tu kita lihat tak pakar apa tuan-tuan. Tengok hujah dia tu memang kita panggil tak ada hujah pun sebenarnya, tapi oleh kerana orang ni dia petah cakap. Kalau seorang lagi tu ada hujah dia betul tapi cakap tak petah mana. Jadi orang yang sepatutnya kita panggil yang bawa kebenaran ni akan dilihat sebagai orang yang salah. Kenapa? Orang yang tadi tu dia lebih kita panggil apa, dari sudut kepetahan bercakap, keyakinan, penyampaian ni lebih hebat daripada seorang lagi. Ini yang kita lihat bagaimana bahayanya debat ni. Baik. Dan manusia hari ini gemar berbahas tentang semua perkara, daripada sebesar-besar perkara hinggalah sekecil-kecilnya. Banyak semua benda kita nak bahas belaka, nak debat belaka. Dari perbahasan yang sengaja dicipta bagi membawa kepada pertelingkahan, nak bawa kepada permusuhan, kebencian dan juga peperangan, sampai tahap berlakunya perang. Ditambah hari ini dengan media sosial yang semakin meluas pada hari ini, yang mana bertambah rancaklah pentas perdebatan sesama manusia. Makin rancak lagi hari ini. Dan haruslah diinsafi bahawa pembudayaan debat ini satu tanda negatif umat akhir zaman ini yang jauh dari pedoman hidayah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah sesat sesuatu kaum itu selepas mereka menerima hidayah, melainkan disebabkan mereka gemar berdebat. Ini dia. Yang mana mereka ni gemar sangat berdebat. Dan inilah suasana yang menjadi mukaddimah kepada kemunculan Dajjal. Ini mukaddimah dia. Yang mana konsep fitnah Dajjal ini juga dia akan menerusi perbahasan yang nampak akademik, tetapi penuh dengan manipulasi keadaan sekitar. Ini kita panggil tuan-tuan mukaddimah kepada Dajjal ini, kemunculan Dajjal. Jadi hanya yang berjaya bertahan secara emosional, mental dan fizikal, dia mampu menghadapi fitnah Dajjal ini. Dan kita tak mampu nak mengelak tuan-tuan. Apa yang mampu adalah kita melakukan persediaan untuk menghadapinya. Dajjal ni confirm akan mari, sebab Nabi bagi tahu dah. Tak boleh kita nak elak Dajjal ni, memang dia akan mari. Tetapi yang boleh kita buat adalah kita buat persediaan bagaimana nak menghadapi Dajjal ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum, wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi, wallahu khalifati ala kulli muslimin." Nabi berpesan kepada kita, sekiranya Dajjal ni keluar di saat aku bersama kalian, maka aku akan berhujah mempertahankan kalian. Kalau Nabi ada, Nabi akan pertahankan kita. Namun jika dia keluar di saat aku tidak lagi bersama, Nabi tak ada dah. Maka setiap orang perlu berhujah, mempertahankan diri sendiri. Allah sahajalah pengganti aku terhadap setiap orang Islam. Ini dia. Dalam hadis ini tuan-tuan, kita boleh faham bahawasanya Nabi SAW menyarankan kita ni supaya kita bersedia. Kita kena bersedia bagi berdebat dengan Dajjal ini. Kena berhati-hati. Kena buat persediaan. Kenapa? Kerana Dajjal ini akan menggunakan sepenuhnya kejahatan dia, kelicikan yang dia ada. Dia akan memutarbelikkan kebenaran dalam usaha menyesatkan manusia ini. Dia akan cubalah tuan-tuan, putar belik, akhirnya kita pun dibelik juga dengan Dajjal. Ini bahaya.
Sudah jelas bahawasanya tidak ada lagi Nabi SAW bersama kita di akhir zaman ini. Sebab itulah kita ni tuan-tuan kena menyelamatkan diri masing-masing daripada Dajjal, dengan persiapan hujah yang mampu mematahkan dakwah Dajjal ini. Persediaan yang perlu ada tak lain tak bukan ni ialah persediaan ilmu agama. Tuan-tuan kena ada ilmu agama. Tak kira lah orang tu di bidang mana-mana sekalipun, cikgu, peguam, doktor, lawyer, peniaga, penjual sebagainya, mesti kena ada ilmu agama ni, mesti kena ada. Sebagai kita panggil apa, dia punya benteng dia untuk menghadapi Dajjal ini. Dia mesti memahami ajaran Islam dengan sebenar-benar daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kena kenal Allah Ta'ala ni, yang kita sembah ini sebaik-baiknya sebelum tiba ni Dajjal. Kena kenal Allah Ta'ala. Jangan timbul persoalan kenapa dalam hadis yang Nabi sebutkan tadi tidak mengatakan jika tiada Nabi pada saat munculnya Dajjal, maka ikutlah ulama yang menjadi pewaris mereka, ataupun bersama dengan jemaah Islam dan pemimpinnya sebagaimana pesanan Nabi SAW kepada Huzaifah ibn Yaman. Sebabnya Nabi berpesan masing-masing perlu berhujah dengan Dajjal. Kenapa Nabi tak beritahu kamu kena ketika itu kena bersama ulama atau bersama dengan jemaah dalam hadis ini? Tapi Nabi kata masing-masing kena berhujah dengan Dajjal ini. Ini kemungkinan tuan-tuan. Bila mana munculnya Dajjal ini, fitnah sangat dahsyat. Fitnah sangat dahsyat sehingga alim ulama hanya mampu menjaga diri masing-masing. Alim ulama pun ketika itu kerana dahsyatnya fitnah ni hanya mampu menjaga diri masing-masing. Tak mampu nak menyayangi hujah Dajjal dalam meyakinkan manusia. Dan boleh jadi jemaah Islam juga tak lagi mampu berfungsi pada era tersebut. Mungkin zaman tu zaman kita panggil jemaah Islam pun tak mampu juga. Yang mampu bertahan ni hanyalah manusia. Akhir sekali benteng yang tak akhir, iaitulah kita sendiri. Manusia yang mana kena bertahan dengan ilmu yang ada, dengan iman, ilmu dan iman yang ada dalam dada masing-masing ini. Maka tuan-tuan, kita ambillah peluang ini sebelum munculnya Dajjal ini, untuk kita sama-sama menimba ilmu agama sebanyak mungkin, sebagai suatu isti'dad kita, walau berapa berusia kita sekarang, yang mana masih belum terlambat untuk kita mulakan pengajian agama daripada asasnya, daripada bawah, sehinggalah kita mampu untuk menentukan antara kebenaran dan kebatilan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita yang mana kebenaran itu kebenaran dan yang kebatilan itu kebatilan. Dan Nabi SAW, antara doa Nabi sendiri, Nabi berdoa bangun malam, mohon kepada Allah Ta'ala supaya ditunjukkan kebenaran, dan Nabi nak ikut kebenaran itu. Itu Nabi. Jadi kita ni tuan-tuan, yang mana umat Nabi, lagi-lagilah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat melihat kebenaran dan mengikut kebenaran itu. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan salatu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.